Anak baik, alhamdulillah, anak-anak yang baik. Tapi biasa Allah uji kadang-kadang. Dan ini adalah pengajaran untuk kita mak ayah ya, supaya jaga tutur kata. Kadang-kadang sebagai ibu tuan-puan, kita mudah kecil hati. Setuju tak? Terutama ibu-ibu yang makin berusia ni. Ya, kita mungkinlah kita selalu salahkan hormon kan. Ya, tak tahulah sebenarnya salah siapa. Tapi ialah kadang-kadang jadi mudi sangat ya, mudah kecil hati. Tuan-puan sekalian, benda tu juga ustazah lalui. Satu hari anak ustazah tu nak balik ke asrama dia, jauh tempat dia. Jadi ustazah sebab mengambil kira dia nak balik, walaupun ada program pagi dan petang, ustazah usahakan juga dengan bantuan Allah untuk sampai juga di rumah tengah hari. Ya, tak nak widak pagi tu je terus, nak jumpa juga dia tengah hari kan. Sebab anak tu dah cuti lama, kita seronok sangat anak kita cuti kan. Jadi ustazah balik juga, santuni anak yang nak balik ke sekolah, ke asrama ni. Ya, jadi bila sampai dekat rumah tu tuan-puan sekalian, suami ustazah bagi duit belanja pada anak tu melalui ustazah. Jadi ustazah tak bagi langsung pada anak duit macam tu, malah ustazah cari kok ada beg-beg kecil-kecil kan. Sebab nak menyantuni tu, sampai tak nak bagi macam ni duit, tak nak. Bagi dia beg kecil cantik dalam tu. Kita tu berfikir sebagai seorang ibu nak menyantuni. Cari beg, ada orang bagi dulu, orang tu pergi Vietnam ke apa kan, masukkan dalam tu. Elok bagi, nak bagi ke anak. Bila anak tu masuk dalam bilik ustazah, dia nak ambil barang, ustazah bercakap dengan dia, tapi dia tak jawab. Ya, kita bercakap, bertanya kan, bercakap, tapi dia tak jawab. Senyap. Tuan-puan suka tak anak-anak buat macam tu? Tak suka. Ya, kita ni selalu macam heran, apa lagi yang tak kena kan ya. Jadi dia senyap. Ustazah mula naik angin. Ya, ustazah pun naik angin. Naik. Ya, ini manusia biasa ya. Naik angin. Jadi ustazah mula rasa macam geramnya kita dalam hati lah ya. Kita ni sampai balik nak menyantuni dia, tiba masa kita bercakap, dia senyap. Ya, ustazah pun dia dah senyap, malah dah ustazah nak bercakap dah kan. Ya, tanya juga kenapa ni kakak, kenapa senyap. Jadi ustazah pun rasalah naik angin tu. Ustazah pun dah siap-siap untuk program petang, jumpa dengan ustaz. Ustazah kata tak apalah, abang bagilah duit ni kat dia. Dah letak dalam bekas ni, dah lawa dah nak bagi ni ya. Abang bagilah. Ustaz kata kenapa tak nak bagi? Tak apalah, tak nak lah. Jadi ustaz pun tahu ni adalah benda tak kena. Ya. Jadi ustaz kata jangan pergi kecuali pergi dulu dekat anak tu. Selesaikan, jangan pergi dalam keadaan macam ni, selesaikan. Tapi ustazah pula berfikir anak tu patut selesaikan dengan ustazah. Ya, ini masa orang mengajuk orang macam tu. Ya. Jadi ustazah berfikir dia nak balik, dia nak keluar. Dia patut selesaikan dan dia tahu Zana nak keluar ni. Dalam hati ustazah, kalau ada dalam perjalanan nak keluar pintu kan dia ada, ustazah salam. Kalau dia tak ada, ustazah tak cari. Ya. Kenapa akak tengok ustazah teruk ni ustazah? Ini cerita orang merajuk tuan-puan. Kalau masa normal, ni tengah normal ya, kita tahu pertimbangan bagus. Tapi ni orang tengah merajuk. Sebab dalam hati ustazah, ya Allah nak Umi sampai balik nak menyantuni kamu. Ustazah dalam hati ustazah selalu macam ni. Ya Allah, rasanya Umi tak pernah buat dekat Wan macam tu, mak kita. Rasanya lah tak pernah mak kita cakap dengan kita tak layan, tak pernah rasa. Jadi rasa macam ya Allah, pasal apa pula anak jadi macam ni. Okey, alhamdulillah perjalanan nak pergi kat pintu tu, ada anak tu dah siap tunggu. Jadi ustazah pun salam dengan dia, tapi maklumlah orang merajuk, salam dia lain. Ya, kalau tak merajuk, salam tu berpeluk-peluk sampai tak lepas, tak tahu mak lepas dulu ke anak nak lepas dulu. Sebab apa? Memang kita sayang sangat dengan anak. Kadang rasa tuan-puan rasa tak nak lepas anak ni pergi menuntut ilmu jauh-jauh. Nak tengok anak tu membesar depan mata, nikmat, tapi tak boleh macam tu ya. Jadi
hati tu merajuk kan. Jadi Ustazah salam tu macam touch and go je lah, hujung-hujung jari je lah, kat kuku je rasanya, ya. Salam macam ni dan tak ada peluk-peluk. Dan anak ni pun macam yelah, dia mungkin takut juga kan tengok mak macam marah kan, ya. Jadi Ustazah pun pergi, tapi saya sempat cakap dengan Ustaz, bang tolong nasihatkan anak kita jangan buat mak dia macam tu. Ya, jadi kita ni, dan kita sayang sangat anak tu, dan anak tu baik, ya. Jadi bila jadi macam tu dia lain sikit, ya. Ustaz faham sangat tuan-puan, kalau mak-mak datang mengadu anak-anak yang melawan, ya. Ustaz tahu dia punya bisa tu lebih bisa daripada pisau yang menghiris hati kita. Terlalu bisa yang amat. Bila anak buat sesuatu pada mak ayah terlampau bisa, ya, rasa dia. Jadi tuan-puan, Ustazah pergi ceramah balik, jumpa balik dengan Ustaz lah, ya. Ustaz pun panggil Ustazah. Ini dah masuk sesi nasihat menasihati, ya. Ustaz kata, tahu tak sebenarnya apa yang berlaku, ya. Jadi Ustaz kata macam itulah, anak tak nak jawab, tanya kan. Ustaz kata tadi dah tanya dah dengan anak tersebut dan dia dah meluahkan, dan dia menangis-nangis cakap dalam kereta sebelum sampai dekat bus station tu. Dia kata sebenarnya Abi, dia terlalu sedih nak meninggalkan Abi dan Umi. Terlampau sedih. Jadi dia kata bila sedih sangat tu kan, nak pandang Umi pun rasa tak sampai hati. Sebab apa? Sebab tak nak rasa keberatan untuk pergi nuntut ilmu, nakkan kekuatan tu. Tapi dia kata bila Umi cakap macam ni, Umi kata apa? Best lah orang nak balik asrama. Itu saya cakap. Ya, saya cakap best lah orang nak balik asrama. Dia kata dia tak ada perkataan nak jawab, ya. Dan dia kata dia sebenarnya nak pergi solat. Memang saya nampak dia ada kesan wuduk kat muka dia. Sebenarnya nak pergi solat, tapi dia tak ada perkataan nak jawab. Sebab apa? Memang sebenarnya hati dia, ya Allah, puas minta pada Allah, ya Allah kuatkanlah semangat nak nuntut ilmu ni. Sebab apa? Sebab sayu syahdu nak tinggal Umi dengan Nabi. Tapi dia kata Umi terlampau pantas, terlampau cepat. Jadi ruang-ruang untuk dia nak menceritakan tu dia rasa macam tak sesuai. Dia tahu Umi nak pergi program, dia tahu Umi nak cepat juga, Umi nak solat zuhur, Umi nak makan. Jadi dia tak sempat nak menguruskan masa tu, kecuali dia kata apa? Dia tawakal kepada Allah dan dia sebut surah Isra. Ya, Tuhan kamu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Tu ayatnya selepas Allah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dia kata tak apalah, Allah maha mengetahui dalam hati kakak. Kakak tak ada niat nak apa? Nak buat menyakitkan hati Umi. Jadi dia kata, Abi tolong cakap dengan Umi, tolong restui kakak, sebab kakak tidak akan ada daya untuk menuntut ilmu Allah kalau tidak bersama dengan redha Abi dan Umi. Jadi tadi memang terkilan sebab kakak nak peluk sekuat-kuat dan seerat-eratnya Umi, tapi kakak tahu masa tu tidak sesuai. Jadi macam mana Ustazah dengar? Ustazah kata, ya Allah, aku ni mak jenis apa? Ni mak kategori apa ni? Ya Allah, aku ni mak jenis apa? Anak aku bukan buat benda durhaka. Kita cuma salah faham, tuan-puan. Ini yang orang putih panggil miscommunication, ya. Kita punya cuma salah faham. Saya kata apa? Ya Allah, selfish ni aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni mak kategori apa? Kita belum sampai Allah uji, tuan-puan, anak-anak tu, ya Allah, ya Tuhan. Ada orang-orang yang Allah uji, saya nak sebut pun takut kena kat kita. Wa'iyyazubillah. Ada ibu-ibu yang Allah uji anak dia penagih dadah, tuan-puan sekalian. Ini cerita betul. Anak dia penagih dadah, tuan-puan. Dekat tubuh badan tu habis kudih-kudih. Ustaz rasa mungkin dah kena HIV kot. Orang keliling tu apa tak kata pada anak dia. Kalau anak dia pergi kat restoran berdekatan tu, orang tak masuk restoran tu, nampak kudih-kudih pada badan anak dia. Tapi apa suami, mana ayah, lelaki tadi cakap, anak lelaki tu kata,
Anak dia tak makan dah dekat restoran pun. Anak dia sentiasa tiap hari pergi mana-mana pun akan balik makan kat rumah. Sebab ibu dia akan santuni anak tu makan kat rumah macam anak tu CEO Petronas. Tapi anak tu penagih dadah, tuan-puan, badan dia penuh kudis. Tapi mak tu tetap santuni anak, bagi makan yang elok, layan elok-elok. Supaya apa? Supaya anak tak pergi makan kat restoran. Kasihan orang tak pergi makan kat kedai makan tu. Mak tu boleh buat. Nak kata sakit mata tengok anak. Nak kata sakit telinga, sakit hati, semua sakit. Lepas tu sabarnya mak tu nak bagi dengan ustazah mengalami ujian tadi. Ustaz bagi cukup-cukup lah, brainwash jugalah ya. Ustaz bagi, Masya Allah. Ya, mana kekuatan kita? Siapa lebih dewasa, kita ke anak? Kita yang lebih dewasa. Siapa lebih matang, kita ke anak kita? Siapa guru, siapa murid? Kita guru, anak kita macam ibarat murid. Tapi kenapa kita dengan mudah, ya, mudah terluka dengan anak-anak didik kita sedangkan mereka baru belajar. Jadi kat situ tuan-puan, pada hari itu saya belajar satu perkara. Bila ustaz ajarkan, kalau ada rasa kecil hati dengan anak, ada rasa macam-macam, jangan sampai syaitan masuk dalam rasa tu, dalam mujriyad dam, aliran darah tu. Berkatalah yang baik dan dicadangkan oleh ustaz kepada ustazah untuk sebut Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Lepas tu memang Ustaz ambil betul buah tu tuan-puan sekalian ya. Kalau ada rasa apa-apa dengan siapa-siapa pun, bukan dengan anak saja ya, cepat-cepat Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kasihanilah kami dan terimalah taubat kami. Macam mana datang je lintasan rasa pedih tu tuan-puan, cepat-cepat. Kalau tak, pedih tu berlarutan, pedih tu berpanjangan. Nanti takut keluar perkataan tak baik. Takut keluar perkataan tak baik. Jangan tuan-puan. Ustaz mengingatkan diri sendiri juga. Masa kita marah, macam-macam perkataan boleh keluar. Ya, masa marah-marah, anak kecil, buai anak, itu pun dah nampak lain macam dah lagu tu. Kan ya? Kita marah-marah selalu sindir-sindir juga. Kan? Anak Umi, wangi anak Umi, bucu anak Abi. Tengok ayat kita kan? Ya, kita nak nyindir ayah dia. Ya? Baik anak Umi, nakal anak Abi. Kita boleh buat lagu pula benda-benda macam tu. Sebenarnya nak nyindir-nyindir, orang marah dia macam-macam bahasa keluar daripada mulut dia. Ya? Jadi subhanallah tuan-puan, saya belajar daripada benda-benda tu. Anak kita bukan anak yang tak baik. Anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi kadang-kadang kita tu terlalu sensitif sampai perkataan kita tidak bagus. Jadi sebut selalu Allahumma ghafir lana, sambung warhamna wa tub alaina. Masya Allah tuan-puan, sampai kalau kat rumah tu kan, kalau kita sebut kuat-kuat Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina, anak-anak tahu tu Umi tengah marah lah tu. Ya, lagi baik, lagi bagus dia tahu cara macam tu kan, daripada kita melayan perasaan, ya, daripada keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.